Okay guys, sebelum korang tengok video kali ni, apa-apa yang aku cakap untuk dalam video kali ni adalah pendapat aku sendiri. Dan kalau korang ada pendapat lain, jadi abaikan. Okay? Hi guys, welcome back to my YouTube channel. Kepada yang baru saja singgah ke channel aku ni, selamat datang aku ucapkan. Dan kepada yang belum subscribe, korang tekanlah button subscribe kat bawah tu. Simple je. Terima kasih. So, untuk video kali ni aku akan review kereta. Kereta apa yang aku nak review ialah kereta aku sendiri, iaitu kereta Honda Jazz tahun 2019. So, video ni adalah untuk kepada orang ataupun sesiapa yang ada hajat nak beli Honda Jazz tapi tak tahu aku nak ambil spek S ke, nak spek E ke, nak spek V ke. So, untuk pengetahuan korang, Honda Jazz ada 3 spek, iaitu spek E yang the lower spek, yang spek E yang tengah, dan high spek ialah spek V. So, dekat dalam video ni aku akan terangkan apa perbezaan antara spek yang low, spek yang tengah, dan apa yang berbeza dengan spek dengan atas. So, jom. Okay, untuk interior, ini adalah interior daripada Honda Jazz S spek spek yang paling low sekali, iaitu kereta aku sendirilah. Okay, korang boleh tengok. Ini adalah dashboard dia, gear knob dia, handbrake, and dia punya steering, meter. Okay, so dekat sini aku nak bagi tahu apa perbezaan spek aku ni dengan spek yang tengah ataupun spek yang atas. Meter dia sama, daripada spek lower sampai yang high semua sama. Memang meter dia macam gitu. So, untuk steering dia, spek E, spek aku ni yang lowest ni macam gini. Dia simple je, dia tak ada leather. Tapi spek V, high spek dia ada leather. Dia ada balut leather kat keliling dia ni. Satu lagi spek S dengan spek E dia sama, sebab dia tak ada orang kata tu pedal shift. Spek V ada pedal shift. Lepas tu yang membezakan steering adalah dekat sini aku punya kosong kan. Tapi dekat spek yang tengah-tengah, dekat sini ada button untuk kau naikkan volume dan change channel untuk radio. Tapi untuk spek yang high spek, dekat sini sama juga ada. Tapi dekat sini dia ada satu lagi satu lagi button. Aku tak sure button apa, tapi ada dua lah. Ada dua function dekat sini kalau spek yang high spek. Okay, kita bergerak kepada dashboard pula So, dashboard kalau yang lower spec macam aku ni, dia akan bagi macam gini lah. Radio dia macam manual punya radio, dan aircon pun sama, semua macam biasa punya. Tapi kalau korang ambil yang E spec ataupun yang V spec, dia akan bagi korang macam ni juga. Tapi dia punya dekat sini dia ada screen macam Android tu, tapi dia bukan Android lah. Dia sama je functionnya. Dia radio juga. Cuma yang perbezaan dengan aku punya ni adalah aku punya ni pakai button, tapi yang E-spec dan V-spec pakai touchscreen. Dan sama juga dengan dia punya aircon controller kat sini. Dekat aircon controller aku ni adalah manual. So korang pusing-pusing macam gini nak naikkan dia punya suhu, nak naikkan dia punya speed, nak ubah mode dia. Okay, macam ni semua manual macam biasa korang tengok. Tapi kalau dekat spek E dan spek V, dia ada touchscreen. Okay, nanti aku akan letakkan gambar dekat sini, korang akan tengok sendiri apa perbezaan dia. Ada gambar yang aku letakkan. So, dekat bahagian gear pula sama je. Okay, macam korang tengok kat sini ada parking, reverse, neutral, drive. Ni S ni, kalau nak tahu, S ni adalah speed. So, aspek pun ada bahagian speed. Dan speed ni macam kegunaan dia, nantilah aku beritahu kegunaan dia untuk melajukan kereta korang lah. Tapi nanti untuk next video aku akan explain apa untuk S, apa untuk L. Okay, so sama je, semua model sama dia punya gear dia. Lepas tu rasanya V-spec ada kot dekat sini. Dia macam ada satu button, aku tak sure tu button apa. Okay, dekat bahagian sini kalau korang tengok, aku ada satu model aku ni ada satu USB port satu. Lepas tu satu lagi ni macam cas untuk yang cucu api tu. Nak isap okok tu kan, cucu api tu kan, pakai kat sini. Tapi aku pakai ni lah connector ni untuk aku charge handphone, lebih laju lah kan kalau pakai ni. Kalau macam V-spec, dia ada satu HDMI cable, dengan E-spec ada HDMI punya lubang. So korang boleh cucuk HDMI mungkin nak, entah aku pun tak tahulah, HDMI lah dekat dalam kereta ni. Ada kat sini. Okay, sekarang aku nak cerita pasal seat pula. Okay, macam korang tengok seat aku ni semua full fabric tengok dah kotor-kotor dah. Makan dalam kereta macam gini lah dia. Dah tumpah sana, tumpah sini, kotor dah.
tak apalah, aku nak review je. So macam korang tengok, aku punya seat ni adalah full fabric full fabric. Okay, macam full kain lah. Kalau spek E, apa beza dia? Spek E yang high spec, apa beza dia dengan seat ni? Okay, spek yang yang E aku sama je. Dia punya seat macam ni sama, yang tengah-tengah tu. Yang high spec dia, perbezaan dia, tengah dia masih fabric, tengah ni masih fabric, tapi yang keliling tepi ni, kalau kau tengok yang aku pegang ni, dia leather. So dia kira macam partially leather lah, tak full leather. So itulah perbezaan dia. Ok, sekarang ni aku tunjuk dekat switch yang ada dekat bahagian driver. So macam biasalah, ini untuk naik dan turunkan tingkap untuk bahagian belakang, dan bahagian depan untuk belah passenger. Ini bahagian driver lah. So ini adalah kunci kereta, lock dan unlock. Ini untuk lock tingkap. Ok, ini adalah untuk adjust cermin sisi, nak ke atas sikit ke bawah sikit ke tepi sikit ke kanan. Ni boleh adjust lah kalau nak buat kiri ke kanan. Tapi kalau dekat V-Spec, atau tak tahu sama ada E-Spec ada ke tidak. Kalau dekat V-Spec dia ada auto flip. Korang boleh flip dia punya ni, side mirror ni. Tapi untuk S-Spec dia tak adalah. Spec S dia macam manual. Kalau kau nak tutup side mirror ni, cara dia macam gini je lah. Tarik macam gitu je, sempoi. Okay, itulah perbezaan dia. Okay, ini adalah bahagian belakang bahagian belakang Honda Jazz. Okay, V-Spec ke E-Spec ke semua sama macam gini. So sekarang ni seat yang aku tunjuk sekarang ni, seat dia tengah baring. So macam kalau korang macam nak beli barang yang macam panjang, macam almari ke, nak bawa apa lagi, peti ais ke yang kecil sikit, boleh nak masuk, tak ada masalah sebab dia panjang. Ok, kalau kau nak letak macam kau dah anak anding, kau nak letak tilam kat sini, lepas tu kau baring anak kau pun boleh, tu tak ada masalah. Nak bawa barang besar ke apa, tak ada masalah. Ok, dia punya ok. So ni seat ni kau boleh naikkan. Contoh kalau kau nak naikkan, naikkan lah. Naikkan. Nak naikkan satu seat je, ok, boleh naikkan. Ok, sebelah sana pun samalah, boleh naikkan juga. So macam kat bawah ni kau boleh seat ni boleh naikkan tau. Kau nak tengok ni, naikkan. Lepas tu kita lock dia. Ok, kalau nak lock dia korang kena turunkan lah dia punya pijak kaki ni. So mungkin kata kau nak letak apa-apa benda yang macam tinggi ke kan, kau boleh letak lah. So ini bahagian belakang, ini bag siapa tu. Ok, macam nak turunkan balik, kau kena tarik ni supaya dia tak lock. Ok, kau turunkan macam biasa, kau kuat sikit. Ok, mantul. Ok, bahagian belakang kau tengok kat sini. Inilah bahagian bonnet dia. Ini sajalah. Kotor, tak tahu kenapa tu. Aduh. So ini bahagian belakang kau tengok. Okay. Agak besar juga dia punya bonnet. So tak ada masalah lah kalau nak beli bahan dapur ke. Ini bahagian yang untuk tukar tayar. Okay, dia ada bagi sekali semua. So kat sini dia bagi extra untuk frame plate. Nama plate punya frame kau boleh tampal. Kalau nak acah-acah Honda, pakai ni. Aku tak pakai, aku pakai yang luar punya. So bawah macam biasalah ada apa? Ada apa nama tu? Tayar spare. So itu saja bahagian belakang. Kalau korang tengok bahagian luar pula, bahagian apa orang kata, bahagian bumper depan semua sama. Okey, bumper dia semua model sama. Yang membezakan adalah bahagian depan ni. Okey, kalau V-Spec dengan E-Spec, dia punya ni ada DRL, daylight light lah. Dia macam kalau macam siang dia menyala. Dia ada lampu macam memanjang kat sini. Bahagian dua bahagian tu dia ada. So macam kereta aku ni tak adalah low spec. Sebab dia aku akan bagi tahu nanti. Okay, ni bahagian depan yang perbezaan dia lampu saja, lain semua sama. Lampu yang dia pakai adalah lampu halogen, semua sama, bukan lampu LED. Kalau tengok bahagian tepi pula, okey, kalau bahagian tepi ni tak ada perbezaan lah, semua sama. Semua sama. So kalau korang tengok aku sekarang ni pakai sport rim yang aku tukar sendirilah, sport rim CE28. Tapi kalau yang asal punya, macam aku yang S-Spec dengan E-Spec, yang lowest dengan yang tengah, dia punya rim sama. Nanti aku akan tunjukkan gambar dia kat sebelah ni. Dia pakai rim tu, rim alloy 15 inci. Tapi kalau V-Spec, dia pakai yang ini. Yang aku tunjuk gambar sekarang ni, tu V-Spec. Dia pakai rim yang cantik sikit lah, warna hitam. So itu kebiasaan daripada segi sport rim. Dari segi belakang pula, bumper ke apa ke semua sama, tak ada beza. Semua sama.
lowest ke, yang tengah-tengah ke, yang high spec ke, semua sama. Okay, kalau korang beli kereta Jazz, spoiler dia tak bagi tau. Spoiler ni korang kena add on. Tapi masa aku beli tu aku memang tak ada spoiler. So sekarangnya macam gini, aku pakai spoiler. Spoiler ni aku tukar kat luar. Spoiler ni aku tukar dekat kedai luar. Harga dia dalam 200.5. So ini spoiler RS. Kalau nak beli original mahal, tapi pakai ni sama je, tak ada beza pun. Okay, ni pada tepi belah sini. Okay, satu lagi beza dia, macam lower spec, dia punya signal dekat tepi ni, dekat tepi apa kata? Dekat tepi fender ni tau. Tapi kalau V spec dia punya signal kat sini tak ada, tapi dia punya signal dekat side mirror. Itu beza dia juga. So ini adalah kereta S spec, kereta Honda Jazz yang paling low. So aku dah modified. Okay, sekarang ni aku rasa itu je perbezaan antara tiga model ni. So sekarang aku nak bagi tahu kenapa aku ambil Honda Jazz yang low spec. Okay, jom aku duduk dalam panas. Okay, sekarang ni aku nak bagi tahu korang kenapa aku ambil yang lower spec. Aku tak ambil yang tengah-tengah ke, aku tak ambil yang high spec. Kenapa? Ada sebab dia kenapa. Okay, kalau kau nak kalau nak bandingkan harga, memang low spec yang murah 74,000 something ke 78 masa aku beli dulu. 78 rasanya. Sekarang ni dah murah sikit, dah 74 rasanya yang low spec. Yang tengah-tengah tu dalam 80, yang 80 yang V spec tu mahal lagi, dalam nak dekat ke 90k. Kalau low tu dah hampir 100k lah. Honda je saja. Kenapa aku ambil S spec yang lower spec? Sebab kalau nak fikir pasal seat high spec ni ada leather tepi ni. Tepi je ada leather, tapi yang lain semua fabric. Aku pula ni jenis yang akan tukar seat ke apa ni, aku tukar. Seat ni nanti aku ada plan nak tukar untuk yang bucket seat. Jadi untuk apa aku ambil yang V spec? Nanti aku akan tukar. Betul tak? So kat situ kita dah rugi. Sebab jarak antara harga setiap spek tu sangat jauh dan sangat mahal. Jadi macam bagi aku tak berbaloi. Kalau macam steering ni kita pun boleh tukar kat luar. Macam bahagian button-button ni aku tak perlukan. So aku macam okey je lah. Lagi apa yang membezakan dia? Okay, macam dashboard. Macam aku cakap tadi, dashboard V-spec dengan E-spec dia touchscreen. Tapi yang bezakan touchscreen dengan korang pakai manual. Okay, itu je beza dia. Kalau boleh buka YouTube ke apa ke, okey lah, aku boleh accept lah, boleh ambil lah V-spec ataupun E-spec untuk bahagian dashboard. Tapi tak boleh, dia just boleh buka radio, mungkin ada map ke apa ke, itu saja. Kalau nak buka YouTube, Netflix semua tak boleh. So nanti korang akan tukar juga untuk Android punya ni kan, screen kan. So untuk apa ambil yang V-spec ataupun E-spec yang mahal tu? Semata-mata kalau kat luar boleh dapat dalam yang power pun dalam 700, yang 600 pun boleh dapat. Okay, itu. Lepas tu dia punya aircon panel dia. Aircon panel yang aku ni manual. Aircon panel yang lain semua yang high spec ataupun tengah-tengah tu touchscreen. Bagi aku itu tak necessary lah. Sebab just touchscreen macam gitu je. Touchscreen ni kadang kita tak yakin sangat. Kadang mungkin ikut orang lah. Macam aku tak minat sangat. Tapi kalau macam sekarang ni okey lah. Macam pakai bag biasa punya. So bagi aku tu bukan masalah. Sebab tu aku tak ambil yang V-spec ataupun E-spec. Lagi apa beza dia. Atau flip untuk side mirror. Kita boleh buat, dekat kedai boleh buat. Kita boleh tambah motor dia ataupun kita tukar side mirror setul. Tapi tak memerlukan kos yang sangat tinggi untuk dapatkan V-spec ataupun E-spec. Okey? Ni DRL depan. DRL depan tu siapa yang pakai mesti akan tukar balik. Atau akan tukar yang lebih cantik macam fog lamp yang chrome tu orang mesti tukar punya. Sebab tu aku tak ambil. Sebab sebelum aku beli sesuatu, aku akan survey dulu. Aku akan tengok kat grup Facebook apa yang okey, apa yang tak okey, apa yang perlu, apa yang tak perlu. Jadi kebanyakan orang yang pakai Jazz ni, lampu depan tu okey. Macam orang yang tak tahu ni, dia akan beli, oh ini cantik ni, pakai high spec dapat DRL. Tapi sedangkan nanti bila dia orang dah beli, dia orang akan tukar juga lampu fog lamp depan tu kepada lampu lebih cantik seperti lampu chrome. Lampu chrome yang fog lamp chrome tu. Nanti aku tunjukkan gambar macam gini. Okey, macam gini. Lebih cantik daripada yang sekarang, yang DRL tu. Ataupun nak tukar pakai fog lamp lain ke apa ke kan. Macam signal tepi ni, signal ada V-spec dia ada high spec tu dia ada signal dekat side mirror. Yang lower spec ada dekat tepi tu. Tak ada jadi masalah pun bagi aku. Yang penting orang nampak itu je. Kalau untuk macam apa nama ni, steering ni aku dah cakap kau tadi. Untuk pedal shift tu itu kelebihan sikit lah. Macam pedal shift tu boleh
turun naik gear manual kan. Jadi macam itu je yang antara perbezaan antara 3 spek ni yang aku paling okey, bahagian dia punya pedal shift itu saja. Yang lain aku rasa tak necessary lah bagi aku. So macam aku rasa aspek ni dah berbaloi. Sebab apa? Sebab orang yang beli kereta confirm akan modify, betul? Confirm akan tukar itu, tukar ini. Kau mesti akan tukar lagi kalau lelaki, betul? Jadi buat apa nak beli high spec yang mahal sampai 90k tapi dia punya benda tak banyak perbezaan, dan benda-benda yang kau akan dapat tu kau tak akan pakai dan kau akan tukar. Jadi tak ada guna kan. So sebab tu, itulah sebabnya aku tak ambil yang high spec ataupun ambil yang tengah-tengah punya spec. Sebab sama, enjin semua sama, tak ada perbezaan langsung. Yang membezakannya adalah aksesori-aksesori yang dibagi. Itu sahaja. So macam mana? Kau nak dengar kan apa yang aku explain kan? Apa perbezaan spek S, low spec, spek tengah-tengah dan spek high spec? Apa perbezaan dia? Kau nak dengar aku cakap? Jadi sekarang ni kau boleh nilai sendiri, ataupun kau boleh dengar cadangan aku, ataupun kau mungkin ada pendapat sendiri. Kau mungkin suka yang V-spec, tak nak tukar-tukar, ataupun ada orang jenis yang macam tu lah. Yang ada orang jenis yang macam kalau beli kereta memang dia pakai sampai 9 tahun dia hutang ataupun 7 tahun dia hutang, dia akan pakai macam gitu juga. Okey, boleh lah ambil V-spec. Tapi kalau mungkin ada jenis yang macam aku, ataupun jenis yang suka tukar-tukar barang kereta ni, jadi tak perlulah ambil yang high spec. Sebab orang kata apa, tak berbaloi lah. Sebab benda sama, korang akan tukar, so korang akan keluar duit lagi, korang kena bayar kereta yang agak mahal. So lebih baik kau ambil yang low spec dan kau tukar barang-barang yang harga dia tak mencecah kepada harga yang high spec. Betul tak? So itu aku punya pendapat lah. Kalau kau punya pendapat lain, terpulang. Ok, aku rasa video aku sampai sini saja. Kalau korang rasa ada benda-benda yang korang nak tanya, yang korang tak faham, korang boleh tanya aku dekat ruangan komen di bawah. Nanti aku akan jawab. Kalau korang rasa video aku kali ni bermanfaat, korang boleh share dekat mana-mana, dekat Facebook ke, Twitter ke, dekat kawan-kawan ke, dekat WhatsApp ke kan. Korang boleh share. Dan jangan lupa like. Jangan, yang paling penting sekali, janganlah lupa subscribe. Tolonglah subscribe channel aku ni bagi aku grow sikit. Okay, subscribe je, tekan je kat bawah tu, tak susah pun. Kalau tak nak tengok tak apa, janji kau tekan subscribe je. Okay, so itu sahaja untuk video kali ni. Kita jumpa untuk next video. Assalamualaikum, bye bye.